Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita jumpa lagi dalam Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okey, so kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya. Sebelum ni kita dah pergi tajuk apa, struktur kawalan atau kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, struktur kawalan ulangan. Tapi sebelum itu kita tengok dulu apa yang kita dah belajar dengan tajuk-tajuk yang lepas. Ada dua lagi struktur kawalan yang kita belajar minggu lepas. Okey. So kita pergi kepada struktur kawalan yang pertama yang kita belajar dulu adalah sequence, struktur berjujukan. Yang kedua selection, dan yang ketiga yang hari ni cikgu aku tunjuk adalah struktur kawalan ulangan looping, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia ulangan lah. Okey, bahasa Melayu kita panggil dia loop. Okey. Okey, selection ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia pilihan lah. Okey, sequence ni jujukan. Okey. So, ketiga-tiga struktur kawalan ni adalah basic kepada pengaturcaraan. Okey, so kita kena master, kita kena faham konsep ketiga-tiga jenis struktur kawalan ni untuk kita bina satu apps ke, satu software ke. So, ketiga-tiga ni digabungkan untuk menghasilkan satu software yang bagus lah, yang powerful. Okey. So, kita pergi tengok satu persatu dulu revise balik. Okey, sequence ni adalah secara jujukan lah. Lepas satu arahan, lepas satu arahan, dia akan laksanakan secara jujukan. Jadi, contohnya macam contohnya macam kita punya morning routine. Okey. So, bangun pagi pukul 6, minum air, lepas tu kita mandi, lepas tu kita makan roti, sarapan, lepas tu kita keluar pergi kerja. So, itu sequence dia. Selepas kita buat ni, kita buat ni. Kita tak boleh mandi dulu, lepas tu baru bangun. Jadi tak ikut sequence. Okey, itu sequence. Okey. Yang kedua, selection. Berbeza daripada sequence, selection ni memberi persoalan kepada kita. Yang mana yang perlu kita pilih? Sama ada jalan A atau jalan B. Dia ada dua. Bila selection ni akan pecah dua. Okey, sama ada pilihan A atau pilihan B. Yang mana lagi tinggi? A atau B? Yang mana lagi besar? Batu ni ke ataupun batu ni. Jadi ia menyebabkan kita terpaksa membuat satu pilihan, dan satu pilihan yang kita pilih itulah jalan yang kita akan ikut. Contoh, okey, kita kehabisan ubat gigi. Dalam cerita ni kita kehabisan ubat gigi. Jadi kita tanya pada diri kita sendiri, kita ada ke ubat gigi lagi? So apa jadi? Kalau kita tak ada ubat gigi, so kita kena pergi belilah. Tapi kalau kita ada ubat gigi, so just kita ambil daripada kabinet ke apa benda dan kita boleh pakai. So itu pilihan kita. So ada pilihan, dan setiap pilihan itu ada path dia, ada jalan yang kita kena ikut. Okey, itu pilihan. Dan yang ketiga yang kita akan belajar hari ini adalah looping. Okey, looping ni adalah pun sama juga macam pilihan tadi, dia persoalan juga, cuma dia persoalkan kita tu banyak kali. Dia persoalkan kita, dia akan terus soal sampailah satu syarat tu ditepati. Dia akan terus buat lagi sekali, sampai satu syarat tu ditepati. Okey, kita tengok contoh kita nak nail, kita nak paku dinding. So secara tak sedar sebenarnya kita tanya pada diri kita. Apa kita tanya? Bila kita paku dah habis belum? Belum. So kita akan ketuk lagi, betul? So bila kita ketuk, setiap kali kita ketuk, kita tanya pada diri kita, dah siap belum? Belum. Ketuk lagi. Dah siap belum? Belum. Ketuk lagi. Dah siap belum? Belum. Kita ketuk lagi. Sampai bila? Sampai siap. Sampai paku tu terbenam. So baru kita akan berhenti bertanya dan keluar daripada loop tadi. Itulah looping. Jelas? Okay? So looping ni dia mengulang satu arahan ataupun satu set arahan tu dia boleh ulang sehingga satu kenyataan ataupun satu syarat dipatuhi. Jadi kita tak perlu nak buat setiap arahan, mana arahan yang berlainan. Contohnya kita nak kata sebut merdeka 100 kali. So kita kena buat arahan merdeka, sebut merdeka 100 kali. Tak perlu. Jadi kita cuma bagi arahan ulang sebut merdeka 100 kali. So dia akan loop 100 kali sebut merdeka tu sampai syarat 100 tu dipenuhi. Jadi ketiga-tiga benda ni sangat penting dalam pengaturcaraan. Tiga-tiga benda ni, inilah esen ataupun adalah kita punya intipati daripada pengaturcaraan. Jadi kamu kena faham, kena masterkan elok, baru kita boleh bangunkan satu software yang very powerful. Okay, nak buat software ni bukan senang juga. Okay, so kita pergi kepada sistem kawalan ulangan.
Okey, dah faham dah ingat yang tiga-tiga tadi, yang tiga-tiga sebelum ni. So kita pergi sistem kawalan ulangan. Okey. So sistem kawalan ulangan ni adalah dikata terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Okey. Kita ada syarat. Okey. Dan selagi syarat tu tak dipenuhi, dia akan keep going. Okey. Okey, macam cikgu buat push up, contoh cikgu buat push up So, apa syarat dia? Kata-kata kita nak buat push up 20 kali. So, kita akan kira 1, 2, 3 sampai syarat tu dipenuhi. Sampai 20, okey berhenti. Contoh. Okey, ataupun kita boleh kata juga, cikgu nak buat push up tapi sampai mana? Sampai bila? Sampai penat. So, kita buat 1, belum penat lagi. 2, belum penat lagi. 3, penat dah? Belum. 4, penat dah? Belum. Sampailah kita kata, dah penat. So, kita akan berhenti. Okey, so itu adalah struktur kawalan ulangan contoh. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama ni. Kita kata kita ada traffic light. So traffic light ni biasa ada yang pakai timer. Timer ni maknanya dia punya sequence dia adalah selagi hijau, selagi tak 30 saat dia jangan pergi pada kuning. 30 saat baru dia pergi kuning. Okey. Lepas kuning 3 saat dia pergi merah. Merah 1 minit dia pergi hijau balik. So ada sequence, dia akan ulang benda yang sama sampai bila? Okey, kita tengok dia punya, kita tulis pseudo code dia. Okey, mula papan hijau. Okey, dia papan hijau. Papan hijau melebihi 60 saat. Jika ya dah lebih 60 saat, kalau ya papan kuning. Kalau tak, ulang langkah 2. Langkah 2 ni papan hijau lah. So dia akan papan lagi. Dia tanya lagi, dah lebih 60 saat? Kalau dah, okey papan kuning. Okey, bila papan kuning, paparan dah lebih 10 saat. Jika ya, papan merah. Jika tidak, ulang langkah 4. Dia akan pergi langkah 4 balik. So, dia akan loop. Dia keep looping sampai 10 saat. Dia baru pergi papan merah. So, bila dia dah papan merah, dia akan kata, dah 40 saat dah? Belum. Dia akan looping. Dia akan looping. Sampailah 40 saat, baru dia pergi seterusnya. Dan dia akan ulang balik langkah 2 balik. Traffic light memang ada tutup kan? Ada tutup ke? Sekali kalau dia kena langgar, ada rosak ke, tutup lah kan? Tapi dia tak tutup lah. Dia akan sentiasa repeat. Okey? Okey, itu. Kalau kita tengok carta alih dia macam ni pula. So nampak tak dia punya loop dia? Nampak tak dia punya pusingan dia? Papa hijau melebihi 60 saat. Kalau ya, papa kuning. Kalau tidak, pusing. Kalau tengok dalam carta alih ni, kita lagi nampak dia punya sequence. Okey. Kalau cikgu ya. Okey. So kalau kita kata lebih 60 saat. Ya. Ya, dia papa kuning. Dah lebih 60 saat dah kan? So dia tanya pula, dia pergi tak? Ada lebih 10 saat belum? Belum. So dia akan pusing lagi. Papa kuning lagi. Dah lebih belum? Belum. Pusing lagi. Dah lebih belum? Belum. Pusing lagi. So dia akan loop sampai bila? Sampai 10 saat. Dah 10 saat, dia papan merah. Okey, so itu lah sequence dia. Sampai last kali dia kata, lampu rosak tak? Tidak. So dia akan ulang balik yang pertama tadi, papan hijau balik. So traffic light tu akan terus beroperasi. Okey, so sebelum kita pergi kepada yang lebih kompleks, lebih ni, okey, so kita berkenalan dulu dengan sistem kawalan ulangan ataupun looping. Okey, so kita kata sini, bina satu carta alih ataupun pseudo code, okey, yang memaparkan maklumat di bawah. Okey, dia nak merdeka. Okey, so kalau kita bina carta alih, mari kita bina carta alih sama-sama, boleh? Okey, so kita ada mula. Okey. Lepas tu kita tarik apa jadi pada mula mula. Okey, anak panah. Kedua kita ada papa lah. Merdeka. Okey, so kita ada papa output. Apa output dia? Merdeka. Okey. Tarik lagi. Papa output lagi. Merdeka. Kita dah delete lah. Copy lah. Okay, copy. Paste. Merdeka. Paste. Merdeka. Paste. Berapa kali tadi? 5 kali kan? Merdeka dan paste lagi. Merdeka. Okay, so ini adalah typical lah cara sequence. Betul? So mula dia saya ingat. Okay. So lepas sekali kita ada bawah sekali kita ada tamat. Ingat, jangan lupa ada mula, ada tamat. Okey. So ini sequence dia. Merdeka Merdeka. So menjawab soalan ni
menjawab soalan ni. Okay. So dia kata nak paparkan satu atau cara yang memaparkan merdeka. Okay, tapi kita tambah soalan ni dengan dengan menggunakan kawalan ulangan. Okay, so macam mana? Macam mana kita nak ubah ini kepada kawalan ulangan? Okay. So basically, okay, ni tak tepi supaya kita boleh compare nanti. Dalam bentuk ulangan. So kita ada macam biasa mula. Okay, so kita tarik, kita bagi declaration dulu. Kita kata counter dia bil sama dengan kosong. Okay, dan okay, kita boleh terus cetak merdeka. Okay, ni print ni, ini output ni simbol output kan. Okay, so lepas kita cetak merdeka apa jadi? Kita buat counter bil sama dengan bil tambah 1. Apa benda counter ni buat? Sekejap lagi cikgu cerita apa benda dia buat Okay, so lepas tu apa jadi? Kita ada di decision. Apa decision dia? Bil lebih kecil daripada 5. Okay. Lepas tu apa jadi? Kalau ya bil lebih kecil dari 5, kita akan ulang balik cetak merdeka. Okay. Kenapalah dia sengit macam ni sekali? Habis sengit dia punya ni. Okay. So, kalau bilangan dah lebih 5 apa jadi? Dia akan kalau no bilangan adakah bilangan lebih kecil dari 5? Tak. Okey, kalau tak dia akan tamat. Okey. So mari kita tengok apa benda yang berlaku sebenarnya. Okey. Okey, so ini carta alih dia. Pindah sikit sini. Okey. So mula bilangan kosong. Okey, dia akan print merdeka. Okey. Bilangan sama dengan bilangan tambah 1. Bil sama dengan bil kosong tambah 1. Jadi bil ada berapa sekarang? Kosong tambah 1 jadi 1. Jadi bilangan kita 1. Kita print merdeka sekali dah. Adakah 1 lebih kecil dari 5? Yes. So apa jadi buat? Akan ulang balik. Merdeka. Bil jadi 2. Bil tadi 1 tambah 1 lagi jadi 2. Adakah bil kecil 5? Yes, ulang lagi. Merdeka. Bil jadi 3. Okay. Merdeka, bil jadi 4. So, merdeka, bil jadi 5. Adakah bilangan lebih kecil dari 5? Sekarang bil dah 5. Jadi, dia bukan lebih kecil dari 5 lagi kan? Jadi, dia akan keluar tamat. So, dapatlah hasil dia. Yang ni sebab nampaklah dia sama lebih kurang kan, sebab dia 5 kali je. Okey, kalau katakan cikgu kata okey, cetak merdeka 1000 kali. So berbanding dengan menggunakan sequence dengan looping kita cuma perlu adjust kat sini je. Kita kata nak 1000. Siap, looping kita 1000. Kalau sequence macam mana? Kita kena buat 1000 kali benda ni. Okey, panjang bawah sampai bawah lantai. Tak muat. Okey? Jadi ini ialah kita punya looping, konsep looping macam ni. Okey, tak apa, kita akan belajar mendalam lagi dalam video yang kedua, part 2. Yang ni kita buat video part 1 sebab cikgu nak perkenalkan dulu apa benda looping ni. Looping ni benda yang baru. Jadi kita bermanja-manja dulu dengan looping ni. Okey, so faham tak ni apa benda jadi sekarang ni? Okey, so kita tengok soalan nombor 2 Okey. So soalan nombor 2, bina satu carta alih yang akan memaparkan maklumat di bawah. Okey, so carta alih yang paparkan maklumat dia. Okey, yang ni cikgu letak slide ni. Ini carta alih dia. Carta alih ni. Print screen. Okey, copy sini, paste. Okey, nanti kalau cikgu nak rujuk bagi ada sini. Okey. So, bina satu carta alih memaparkan maklumat di bawah. Dia nak paparkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Senang je kan. Okey, so ini kita padam balik. Kita buat semula kan. Lagi banyak kali kita buat, lagi kita boleh faham. Okey. So, kalau nak papar macam ni je, kita boleh tulis macam ni je lah kan. 1
Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ini menggunakan kaedah sequence. Okey, tapi kalau cikgu tukar sini di bawah menggunakan kaedah looping. Menggunakan, betul ke? Kaedah kawalan ulangan. Okey, so kita nak gunakan kaedah kawalan ulangan. Okey, so macam mana nak buat? Okey, so kita macam biasa kita mula balik. Ingat tak apa benda prosedur yang perlu ada? So kita ada mula. Okey. So kalau nak buat ulangan dia selalunya dia mesti akan ada counter. Dia akan ada nilai awal dia. Jadi kan kita kena declare dulu berapa variable bil sama dengan, nak guna bil pun boleh, nak guna apa pun boleh, tak ada masalah asalkan kamu faham. Bil sama dengan 1 lah. Kalau nak mula 1 boleh juga. Okey. Okey. So bil sama dengan 1. Apa jadi pada bil sama dengan 1? Kenapa bil sama dengan 1? Tadi bil sama dengan 0. Nanti kita tengok apa kenapa nak guna bil sama dengan 1. Okey. Lepas tu kita akan buat cetak bil. Kita print bil ni. Bil ada berapa? Okey. Lepas tu kita buat counter. Nak tengok berapa kali dah ada tambah kan? Kita nak 10 kali je kan? So kita ada counter bil sama dengan bil tambah 1. Okey. So bil akan bertambah. Lepas tu apa jadi? Ada decision. Jika bil lebih kecil daripada 10. Jika bil lebih kecil dari 10 apa jadi? Kalau bil lebih kecil dari 10. Kalau ya apa jadi? Nampak ya ni? Apalah saya ingat. Okey, kalau bil lebih kecil dari 10 apa jadi? Okey, dia akan buat lagi, dia akan ulang lagi sampai sini. Cetak bil. Okey. Kalau dah lebih 10 apa jadi? Dia akan tamat. Okey, so kita tengok apa dia run. Bil 1, bil. Print bil. So bil kita 1. Dia akan print 1. Boleh cikgu type sini ke? Okey, so dia akan print 1. Ni 1. Okey. Lepas tu dia kata bil sama dengan bil tambah 1, bil jadi 2. Adakah bil lebih kecil dari 10? Ya. Ulang balik. Bil jadi 2. Cetak bil. Bil 2 tambah 1 jadi 3. Adakah kecil dari 10? Ya. So bil akan jadi, dia akan pusing balik, dia akan cetak bil balik, jadi bil akan jadi 3. Okey. So apa jadi lepas tu? Sampai 4. Tengok betul tak kita syarat tadi? 5, 6, 7, 8. Okey, bil jadi 8. Bil print 8, bil jadi 9. Adakah 9 lebih kecil dari 10? Ya. Bil jadi 9. Okey. Okey, bil jadi 9. Bil tambah 1, bil jadi 10. So sekarang ni bil jadi 10. Bila bil jadi 10, agak-agaknya dia pergi ke mana? Dia pergi ke yes ke dia pergi ke no? Bil ni jadi 10 dah. Dia akan pergi no. So kita punya soalan tadi nak sampai 10 betul? Okey, so sekarang ni ada masalah dengan syarat kita. Kita kena tambah lagi dengan sama ada kita nak buat 11 ataupun kita buat sama dengan. Maknanya bil lebih kecil dan sama dengan 10. Adakah bil lebih kecil dan sama dengan 10? Sekarang baru lagi dia pergi yes. Kalau tak tadi dia pergi no dah. So dia 10. Okey, baru dia print out 10. Jadi bil tambah 1, bil akan jadi, kenapa cikgu tak pilih? Keras. Bil akan. Okey, so bila kita dah ubah dia punya syarat dia, tadi syarat dia kita kata syarat dia lebih kecil dari 10, tapi bila sampai
10 tadi dia dah 0 dah kan. Okey, so kita kena letak sama dengan supaya dia boleh run sampai syarat dia. Okey, so dah habis keluar syarat dia akan tamat. Okey. Jadi jelas, faham ke tidak? So cikgu, macam mana saya nak print sampai 20? Macam nak buat? Okey, yang tu kamu kena buat. Cuba buat macam mana kalau nak ubah jadi saya nak cetak sampai 20. Apa yang perlu kamu ubah? Okey? Ataupun lepas ni kamu buat, saya nak kamu cetak nombor genap sahaja. 248 sampai 20. Macam mana kamu nak buat? Okey, ada apa? Nanti kita akan bincang cara dia dalam next video. Okey, so sekarang ni cikgu nak kamu cetak nombor ni. Okey, cikgu nak kamu cetak nombor ni. Okey, yang ni tadi kita cetak 1, 2, 3, 4, 5. Tak, cikgu nak sekarang cikgu kamu cetak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey, so macam mana nak buat? Okey, cuba fikir. Apa, cikgu bagi template dia lebih kurang, dia punya susunan dia lebih kurang macam ni je. Macam ni. Okey, basically, tapi macam mana kamu nak ubah dia punya syarat. New slide. Okey, so print screen. Okey, copy. Okey, macam mana kita nak alter balik? Macam mana kita nak adjust supaya dapat output macam ni? Boleh? Okey, kita jumpa dalam kelas yang berikut yang lebih advance, lebih detail tentang looping. Harap faham. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.